Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati ustaz pengacara majlis, saya hormati pengerusi masjid Kampung Hutan Padang Hiu, Padang Awak, Padang Hang. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Mengah-mengah saya ni. Saya ni tadi pukul 2 tadi preview di TV Al-Hijrah, program saya yang setiap hari Jumaat 7.30 petang tu, musim ke-7 dengan Tuan CEO TV Al-Hijrah. Tengok macam Salih Alaihi Muhammad mesyuarat lah tadi ni. Tengok tentang Salih Alaihi Muhammad program tu. Pukul apa? Pukul 2 dia, pukul 3 lebih tadi. Kemudian ambil flight sebab nak ambil jumpa tuan-tuan lah. Naik kapal terbang daripada Subang ni. Yang sampai lambat ni pasal tu je yang ada pun. Kalau naik kereta pakai tak ada sampai. Jadi kena naik kapal terbang. Naik kapal terbang tu ada 6.40 ni sampai ni pukul 7.50. Suruh awal lagi pakai tak ada lah. Abang ni minta kita buat lepas isyak boleh tak? Boleh. Tak apalah. Terima kasihlah tuan-tuan. Jadi Habib Mayang tengok tuan-tuan kita balik ke apa? Tapi tuan-tuan masuk balik okeylah. InsyaAllah saya Muhammad. Dan esok pagi pukul 9 pagi kena ada TV Hijrah balik. Jadi sekejap naik kereta balik pukul 4.5 Talabi Kuala Lumpur balik. Kira patah balik main ni buat tuan-tuan. So kalau tuan-tuan keluar balik lagi memang tak patut semua. Memang saya merajuk turis potong tak memedah. Alhamdulillah tuan. Betul dia berjamu muda tu masa sikit lah. Ni kita baru duduk ni format dah. Allah ada berderai. Tengok pula ada apa? Ada Allah Muhammad bingkang ubi. Allah saya bingkang saya balik. Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dapat lihat dapat jumpa tuan-tuan pada malam ni. Syukur pada Allah. Kita main masjid depan sikit. Ada berdua tu. Dan tanya depan. Saya tahu tuan-tuan simpan kat malaikat. Dia tak perlu sebab kosong. InsyaAllah. Kita pergi ruang belakang sekisar sikit. Orang duduk main lagi. Orang main kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada yang bernyawa sudah pasti akan mati. Jadi kita ni Allahumma salli ala Muhammad, suka tak suka, ready tak ready, siap tak siap, cukup ke tak cukup kan. Bila sampai waktu dia la yastaqim wala yastaqdim. Sampai waktu dia Allah tak lambat walaupun satu saat. Allah tak walaupun satu saat. Sampai time dia tunggu pi. Persoalan dia kita ni ready lah. Mana ada orang belum ready? Tak ada siapa pun yang ready. Kemarin dapat satu video imam dekat Indonesia, tempat tu nama Balik Papan. Tu imam tu nak sembahyang Muhammad Muhammad. Lalu subhanallah dalam sujud yang pertama saya biasa pokok tu nampak lama sikit dia buat dia boleh apa tak tahu. Lepas tu dia diri diam dia sujud. Sujud tu lama semua. Sujud tu lama. Sampai dua orang kat belakang tu duduk lama sangat tu. Angkat. Imam lagi balik. Dia angkat. Imam lagi.
Nampak kamera tunjuk dia. Sampailah ke imam depan tu dia rebah. Maksud dia tinggal sujud tu. Kemudian dia tidak bagi apa. Klepot ke apa. Dia terus jatuh. Bila jatuh itu barulah orang belakang yang angkat tadi ni. Dia perasan kata imam tu dah rebah. Dia pun bangun. Jadi imam lah. Cerita meninggal tengah sujud. Baguslah. Tapi dia pun tak tahu kata dia nak pergi hari itu. Dia pun tak tahu kata dia nak pergi hari itu. 2 minggu lepas dekat madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah. Kampung tu nama Bukit Aping. Lagi teror orang tu kan Padang Hang ada Bukit Aping. Allahumma Muhammad. Depan madrasah situ dia ada kona tu. Jadi subhanallah pagi itu dia pun tengah buat clear bersihkan depan saya ada seorang tu dia daripada Kuala Lumpur. Dia dah pencen dia nak balik duduk situ. Dia panggil apa ni Dekhu tu duk kemah tanah di depan tu lah. Tanah tu dulu tinggi tu. Dia panggil Dekhu tu potong rumput. Dia tengok potong jumpa motor wai suku. Jumpa motor wai suku dalam motor tu. Apa pun saya Muhammad nak nampak motor tu. Takkan orang nak bawa motor kat sini. Patah dia tengok jumpa tengkorak manusia. Kepala ni badan tengkorak dah. Tangan depan tu kepala tanggai daripada badan dia apa? Binatang buah biawak ke apa depan kan. Tarik. Rupanya 16 hari dah tinggal. Dia duduk cari 16 hari dia tak jumpa. Takdir panjang ceritanya orang dia berlumpur balik masjid tu. Suruh panggil misi bersih ada. Takdir nak pergi jumpa juga tu. Saya Muhammad. Apa 16 hari dah. Dia kerja. On the way nak balik kerja. Balik kerja pukul 11 malam sampai kat situ dah pukul 11 malam. Kelam tak nampak jalan tu kono dia lajak terus. Jatuh dalam bawah tu meninggal. Semua orang terkejut. Cari cerita dia meninggal. Terkejut. Oleh semua tuan-tuan kita dengar berita kematian ni. Semua orang terkejut. Tuan mati dah. Tuan tahu tak siapa yang paling terkejut sekali? Siapa yang bila ada berlaku kematian, siapa orang yang paling terkejut dengan kematian? Bapak saya. Apa? Faham soalan ni. Oh, tak punya sepatah ni. Siapa? Dia adalah orang yang paling terkejut sekali. Orang lain terkejut tak apa lagi, boleh betul-betul ni. Dia terkejut lah. Dia sangka dah malaikat nak jumpa dia hari tu. Dia sangka dah nyawa dia sebut itu. Tak, dia tak sangka. Dia tahu pun kata hari dia mati. Tu imam tadi mati dalam sujud tu. Dia saja dia nak mati waktu inilah sujud. Dia pun tak tahu. Time dia sujud dia mati. Orang tu time balik kerja dia mati. Dia tak tahu. Kawan saya tu duduk di Sungai Petani. Kerja di balik pulau. Balik pulau Pulau Pinang, duduk Sungai Petani. Dia jom. Ni motor hari. Seorang misi. Dia tu kerja polis. Seorang misi duduk kepala batas. Lebih kurang lah Sungai Petani kepala batas. Tambah lagi ajar kot. Pun kerja di pulau juga. Seorang nak pergi kerja, seorang nak balik kerja. Yang misi ni habis kerja malam, nak balik ke rumah dari kepala batas. Umur 33 tahun. Yang kawan ni nak pergi kerja, umur 40 lebih kurang 42 lah. Bertembung tengah jalan. Dekat belah balik pulau tu. Meninggal dua-dua. Tahu tak kata nak kerja itu? Tak tahu. Kalau dia tahu dia tak pergi kerja. Kalau dia tahu dia tak pergi kerja. Dia duduk di rumah dia. Kalau tuan-tuan tahu lah tengah duduk kuliah ni dia main lah seorang dah. Tengah anak kuliah ni. Tiba-tiba mengantuk Lena datang bagi salam. Assalamualaikum. Teman-teman balik tengok. Muka dia. Ni siapa ni? Oh, malaikat maut. Macam mana agak? Siapa main kat sini ni? Dia kata esok.
Dari gimana agak? Agak-agak nak balik rumah lagi. Ya Allah. Mayang, baca Quran, zikir, istighfar. Ya ni. Kelas sekali time tu sujud meninggal sujud. Tak apalah kalau tahu. Masalah dia datang. Tuan-tuan, orang paling sujud sekali bila berhadapan dengan kematian dia sendiri. Dan dia tak boleh buat apa waktu tu. Yang main waktu tu dia tu tak lambat sikit. Tangguh sikit dia. Saya tak lihat. Waktu tu lah. Jadi subhanallah, kita semua akan berhadapan dengan waktu ni yang nama dia sakaratul maut. Cumanya apa persediaan kita nak tahu yang tu je. Jadi kita tak tahu bila, tak tahu lagu mana, tapi tahu kata pi, tahu dah katakan pi. Allah tahu, kita tak tahu. Dah tentu dah. Adalah. Bila yang tertentu tu, nombor satu tertulis di lauh mahfuz sebelum Allah jadikan kita memang dah ada tarikh. Bila yang diberitahukan kepada kita, ditandakan kepada kita, bila waktu kita 4 bulan dalam kandungan mak kita. Dalam kandungan perut mak kita tu, Nabi SAW kata, Allahumma salli alaihi yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak wa yunfukhu fi ar-ruh wa yu'baru bi 4 kalimat li katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran yang mani lelaki dan perempuan 40 hari. Ada nyawa lagi? Tak ada lagi. Kemudian berubah dia menjadi alaqah, segumpal darah, seketul darah. Ni telah zalik 40 hari juga. So 40 hari campur 40 hari jadi 80 hari. 80 hari berapa? Lebih kurang 2 bulan setengah. Dia thumma yakunu mudghah, kemudian jadi dia seketul daging. Ni telah zalik 40 hari juga. 40 hari campur 40 hari campur 40 hari jadi 120 hari. Jadi berapa bulan? Lebih kurang 4 bulan. Waktu dalam kandungan 4 bulan inilah summa yursalu ilaihi malak, diutuskan kepada dia malaikat. Buat apa? Fayunfuhu fi ruh, ditiupkan roh pada dia. Kemudian diperintah mana malaikat untuk pergi kat dia. Kemudian malaikat tulis kepadanya 4 perkara. Apa? Rezeki dia waktu hidup kat dunia ni lagu mana? Wa ajalihi, ajal dia bila. Wa amalihi, amal dia nanti waktu hidup kat dunia lagu mana? Amal soleh ke, amal toleh ke, amal orang baik ke, amal orang jahat ke. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah amalan dia, apakah dia ni orang bahagia ataupun orang celaka. Boleh tak saya minta tukar kerusi ni dia rasa terselong. Main kerusi tu lah bagus je tu. Masih tak apa. Sebab dia rasa dia macam makin rendah. Boleh tak amal tak apa. Okey dah, kerusi tu okey dah. Terima kasih. Kan sama aja. Kan meja yang rendah. Dia kisah. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kandungan mak kita 4 bulan, Allah dah tulis dah ajal kita. Bila, di mana, lagu mana, semua dah tulis dah. Baik, cumanya bila nak time mati tu dia ada 2 keadaan. 2 jenis kematian. Yang pertama nama dia husnul khatimah. Yang kedua nama dia su'ul khatimah. Kalau sebut husnul khatimah, maksud dia pengakhiran ataupun penutup yang baik.
Kalau nama dia su'ul khatimah, su' ni maksud jahat, maksud dia penutup dia jahat. Tang tu lah tuan-tuan yang kena jaga sungguh-sungguh, sebab tak boleh ubah lah. Dia main tang tu, kena tang tu. Tang tu tak boleh nak ubah dah. Nak bagi jadi elok yang tak elok, nak bagi jadi elok yang elok, nak bagi jadi elok lagi, tak boleh dah. Tang tu, yang tu je. Apa yang buat waktu tu je. Tak boleh berubah lah. Dan kesan dia bukan tang tu. Kesan dia ialah apa yang akan kita lalui lepas pada tu. Kalau tang tu elok, eloklah seluruh dia sampai hari kiamat, sampai dia masuk syurga. Kalau tak elok tang tu, tak elok dah sampai bila-bila, tak elok lah. Maka tang ni kena jaga sungguh-sungguh. Rasulullah Muhammad. Ada seorang, jadi kita duk cerita tadi orang yang mati tengah sujud. Tu husnul khatimah lah. Mati tengah azan macam dekat Sungai Ara, nak buka puasa, dia duduk standby dah dekat tempat tempat mikrofon tu, nak azan maghrib, standby, dia duduk puasa lagi lah, tak masuk waktu ni. Elok nak azan, repah depan mikrofon, meninggal orang tu. Dalam keadaan dia puasa, tak sempat buka puasa lagi, bulan Ramadan, semua boleh kat dia. Husnul khatimah. Dekat masjid Bukit Minyak, dekat Perai, Bukit Minyak, anda tahu Bukit Minyak Allah? Ada, saya sebut dekat dengan Juru Bukit Minyak, ada lebih tu lah. Khatib tengah duduk khutbah, tengah-tengah khutbah, berum jatuh, meninggal tengah khutbah. Di Masjid Bukhari, Alok Malai, tinggi dia punya mimbar dia, dan ni tinggi tu mimbar dia. Saya pun pernah khutbah kat situ. Depa di situ jenis tak rakam khatib, jarang rakam khatib. Tambah-tambah khatib yang memang tu imam situ, memang dia tak rakam ni. Kalau jemputan dia rakam lagi, memang tak rakam. Tapi hari tu saja ada orang tu duduk rakam, tu imam tu saja dia duduk rakam. Elok dia sebut tentang takwa saja, turun rebah, apa kata meninggal. Ini semua dia panggil husnul khatimah, mati baik. Ada orang mati tengah maksiat, ada orang mati, hari itu baca seorang tua lah meninggal atas perut perempuan. Faham tak maksud tu? Tua lah meninggal tu tengah berzina. Ada seorang, dia ni orang macam kita lah, geng masjid tu, orang masjid, tapi orang tu start niaga. Bila start niaga ni tuan-tuan, dia ikut mentor dia, mentor. Yang dunia ajak hang kena buat lagu ni, buat lagu tu. Kita berniaga ni, kita jangan duduk malu. Siapa nak jumpa kita, kena pergi jumpa. Tak tahu dapat tak dapat, tak tahu lagi. Paling tidak kita dapat pengalaman. Kata, tuan boleh saya nak jumpa, dia bincang sikit pasal perniagaan tu. Macam tu. Yang orang berniaga malam lagu tu. Kata, kita tunggu esok boleh tak? Saya malam tak larat, tidak dulu. Saya nak pergi panggang kenduri, apa yang meliput awal berniaga lagu ni. Jenis-jenis Cina mereka. Oh, ada. Oh, ni ada. Padahal tak ada lagi. Dia pergi cari sebelah-sebelah saja dia boleh bagi. Tu jenis orang berniaga. Kita kena berniaga lagu tu. Lepas tu kata, kalau tak mana orang nak jumpa, pergi. Dia orang macam kita ni lah. Dia kata, satu hari orang tu nak pergi jumpa di park tau, park. Park ni tempat orang jual arak. Tapi orang tu nak jumpa lah tu. Tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan nak pergi tak? Faham ke tak faham tu lah ni? Kau tak makan mie udang lagi ke? Jamu mie udang tak kot, jamu mie udang kami je. Aduh. Dia mentor dia kata pi. Bukannya pi dah suruh minum arak, tak, pi lah. Tahu tak ni? Tuan-tuan pi tempat orang minum arak, boleh tak pi tempat orang minum arak? Boleh lah, bukan tuan-tuan nak minum arak, tapi tak soleh lah. Macam pi makan kat kedai Cina, yang goreng tu Cina. Boleh tak dimakan kat kedai Cina, yang goreng tu Cina? Buat tak menapi pula. Kok bagan tu kan berselerak makan. Ni pi sampai atas bukit bendera atas tu, dia pergi minum kedai kopi Cina tu. Padahal tak halal pun tu dah.
Geng-geng apa? Geng-geng ni lah. Blusa ni nak buat konten-konten ikut dan kan. Boleh lah janji halal. Tapi tak soleh lah. Dia bagi tak warak. Ni tak apa lah. Orang kata pergi. Bukan aku nak minum warak pun. Pergi duduk sembang. Sembang macam nak bisnes kita bla bla bla. Cuma tak pakai kopiah lah. Takkan nak pergi pak pakai kopiah kot. Macam tu nak tengok oyang. Pakai kopiah tengok oyang. Nak cucu aja. Jualah tak orang kita pergi tengok tu apa ni. Apa? Kopi-kopi. Tengok oyang. Masuk wayang pakai kopiah tak? Simpan kopiah boleh pasal apa? Tak gamak nak pakai kopiah masuk wayang je. Macam tu lah. Duduk sembang-sembang. Tahu orang main hidang arak ke dia? Orang main tak? Satu gelas kecil je. Tak. Dia pun kata, silakan. Dia kata, sorry, I didn't drink. Dia kata, saya tak minum. Bila dia kata saya tak minum, kawan tu muka dia, apa yang nak buat bisnes dengan dia tu, muka dia berubah lah. Nampak kau tu macam tak senang lah. Syaitan dia bisik kat telinga dia. Agak je lah. Minum lah. Ambuh satu je. Tak pernah minum, tak ada minum. Tuan-tuan, kita rasa macam tak nak buat. Kita tak duduk situasi tu, tuan-tuan. Kita tak duduk dalam situasi tu. Cuba tuan-tuan duduk dalam situasi tu. Ni, geng kita ni. Agak-agak kalau main orang perempuan, orang main Allah abang. Allah abang, ya Allah segak ya. Agak-agak tu lah, tu bang lah. Lah ni dah lah bini dia orang tu. Mana kata ya? Jadi kalau sungguh-sungguh dia main, kita berdua je dengan dia. Ni, kali harap pun. Nak pergi, lepas panggil ni kursus Mada ke kursus apa ke bawa pergi. Mana pergi Indonesia ke mana tu, dia main ketuk tu tengah malam. Macam mana? Tu. Nak massage. Mampu Buat biar naik. Habis nak massage, habis. Kita sorang-sorang je. Gak selamat. Ya, baby. Tapi ke mana, apa ke mana. Kita tak diuji dia tu. Dia duduk kan. Asapilah sikit. Lepas orang taubat lah. Minum lah. Minum satu. Syaitan kata agak dia. Lah minum satu. Minum habis dah. Minum. Kau tu pun dapat muka senil sikit. Syaitan kata, nak minum dah satu. Minum habis dah. Tuan-tuan, sungguh tuan, kita tak duduk situasi tu, kita tak rasa. Lepas tu kadang kita duduk fikir, mana orang tua-tua ada zina apa lagi? Melambat tu kan. Kita ni duduk kampung hang, padang hang yang tak tempat tu. Betul tak pergi lagi padang you. Ni, you feel nama dia. Kat Kuala Lumpur lagi tua lagi depa perkenal tuan-tuan. Ni, depa ajak di Kuala Lumpur pegang tangan elok je. Lagi tua, lagi depa berkenal tuan-tuan. Perut lagi besar lagi besar. Aduh, subhanallah. Ya Allah Rabbi. Nasi Muhammad. Macam. Pasal apa? Pasal dia duduk depan tu. Minum habis. Bila minum tuan-tuan sekalian, takut. Dia main takut. Dia main jantung laju. Dia main apa? Tuan-tuan, dia panggil cardiac arrest. Dia panggil apa? Jantung gagal, kegagalan jantung. Meninggal tu last kena minum arak. Siapa sangka dia pun tak sangka. Kalau dia sangka, kalau dia tahu dia tak buat. Nak cerita bukan ending kita betul-betul kita tak tahu. Sungguh-sungguh kita tak tahu. Perhabis dia lagu mana tak tahu. Cuma Nabi kata apa? Nabi kata fa innamal a'malu bil khawatimiha. Semuanya amal untuk Allah kira tak berhujung. Maksudnya memandangkan kita tak tahu macam mana hujung kita, maka kita kena jaga. Allahumma salli Muhammad, jangan duk selit di antara kebaikan yang kita buat ni dengan maksiat. Takut tak maksiat tu orang sebut nyawa. Dia buat baik dah, buat baik di masjid, balik masjid. Kalau pergi masjid tiba-tiba accident.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Orang kata apa? Meninggal di masjid tengah duduk berjalan di masjid tengah naik motor masjid meninggal. Orang kata apa? Masjid baik. Tidak ni. Di konsert Coldplay. Contohlah. Contoh tak konsert Coldplay? Payah cakap dengan geng-geng tak ada handphone ni. Kami tak tahu apa Ustaz, kami duduk pada hang ni, kami duduk pegang tasbih semallah 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 hang. Semallah 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 hang. Tu je. Tak ramai habis tuan-tuan, 100,000 je. 100,000. Geng-geng Melayu saja, orang Islam saja. Boleh jadi mati tak tu? Boleh jadi mati tak tengok orang tu menari tu? Boleh tak? Tadi semua bertanya Ustaz, kami nak pergi tengok wayang tak? Boleh tak? Tapi nak pergi tengok wayang? Pergilah. Cuma boleh tak pastikan buat dua benda? Nombor satu, nak masuk baca bismillah. Boleh tak? Nak masuk mengoyang tu baca bismillahirrahmanirrahim. Masa gamak tak masa dalam kau masuk mengoyang baca bismillah? Wayang ke, karaoke ke, apa-apa lah. Gamak tak? Kalau tak gamak tu masuk ada benda tak kenal. Macam kedai sokok je bismillah. Sajalah tanya, saya tak tahu, saya tak sokok. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami baca doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, Engkau berkati rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami, Allah. Tolonglah kami daripada api. Anar tu api. Minta jauh daripada api itu bukan mulut. Selain itu. Yang gamak baca bismillah. Kalau tak gamak, kita akan jawab sendirilah. Saya nak sokok je bismillah. Try tengok. Masa gamak, tak gamak Ustaz. Kalau tak gamak, mesti ada benda tak kenal. Nak masuk baca bismillah. Yang kedua minta satu je, jangan mati dalam tu. Jangan mati dalam mengoyang, jangan mati tengah karaoke, jangan mati tengah konsert, jangan mati tengah buat maksiat. Tengok wayang. Dia macam ni. Oh ni cerita babi. Bukan babi. Barbie. Habis mau pakai juping, masuk tengok Barbie. Ni macam lah. Nak main pula ni. Oh pula tau. Hari tu buka pakai tengkolok habis masuk dalam mengoyang. Habis ingat tutup imam tu bila jaga masjid. Masa tupai habis tengok wayang. Tak pernah masuk dia panggil menormalisasikan kemaksiatan. Dia nak justify supaya okey lah pergi tengok wayang tak apa. Kita bukan ada pergi maksiat, kita tempat yang kita tak pernah masuk dan kita tak redha nak masuk, kita redhakan diri kita untuk masuk. Dia panggil menormalisasikan kemaksiatan. Habis AJK masjid, AJK qaryah, apa semua buka pergi tengok apa. Oh kita nak, ada aja cara-cara lain daripada kita masuk tengok yang tempat-tempat tu terkenal sebagai tempat maksiat. Dia ni macam pi yang bayar ni. Betul bayar nak kalau mati tu. Tengok tu, mati. Esok masuk sahabat, seorang AJK masjid kampung hutan padang hang. Dia meninggal dunia ketika sedang menonton wayang apa-apa. Tak guna. Ada orang kata apa? Ya Allah, hebatnya Pak Long ni mati. Ya Allah, insya-Allah. Husnul khatimah ni di syurga Jannatul Naim lah orang kata. Orang kata apa tak dapat lega Pak Long ni dah mati. Betul ni. Kita nampak macam, tapi sebenarnya kita yang decide tu, kita yang buat keputusan tu, tak mana kita nak pergi. Sebab tu di antara ciri orang bertakwa, kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya. Bila saya tengok jam tu tentang baru pukul 7.40. Dia tahu lagi. Jam tu 7.42 kan. Aduh suara. Lebih telefon saya nak ambil kan. Jadi subhanallah, Allah saya selamat. Kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasa Iman, dalam bab takwa dia kata dia antara ciri orang bertakwa ialah dia sentiasa berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Dan kita tak tahu nak mati lagu mana. Usaha nak mati dalam husnul khatimah. Macam mana usaha nak mati dalam husnul khatimah tu? Cara dia ialah
dia melakukan kebaikan, dan jangan diselit di antara kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu dengan kemaksiatan. Sebab dia takut pada waktu dia buat maksiat itulah Allah cabut nyawa dia. Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, sesungguhnya setiap orang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia. Sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi masuk. Sikit lagi nak masuk ni. Tinggal satu hasta lagi, sikit nak masuk syurga ni. Lalu kitab yang mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, di hujungnya lalu dia pun masuk neraka. Dan seorang beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia. Amalan ahli neraka sepanjang hidup dia. Dia buat ahli neraka je, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi masuk. Lalu kitab yang mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun masuk syurga. Ada seorang sahabat tu, mak dia sakit kat hospital. Dia duduk tepi mak dia, duduk baca Yasin kat mak dia. Sebelah katil mak dia ni ada seorang anti Cina tua lah. So dia duduk baca Yasin kat mak dia. Satu hari terdetik lah hati dia, kata aku nak minta maaf lah dekat anti ni. Kau sendiri dia tak selesa aku baca ni. Dia pun balik, dia nanti saya duduk baca ni Quran kat mak saya lah, saya minta maaf lah aku ganggu. Dia kata tak apa baca, saya pun seronok dengar. Dia kata, bila dia kata seronok dengar, dia pun balik kata apa, nanti mau masuk Islam lah. Dia pun cerita lisan sikit. Dia kata suka. Itu macam mimik, macam apa, macam upipin lah. Suka. Dia kata suka. Tak apa, dia pun cerita. Akhirnya anti tu hari tu mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, anti mengucap lah nanti. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut saya mengucap. Lepas tu dah habis mengucap, seronok lah dia ni. Balik ke rumah. Tu esok dia main dia di katil sebelah kosong. Yang mak dia mana katil sebelah ni? Dia termati dah semula. Tu cerita dia sepanjang hidup dia apa benda paling besar sekali dia buat. Nama dia apa? Sembah berhala. Dosa apa paling besar sekali yang tak diampunkan oleh Allah? Dosa syirik pada Allah. Innaka zulmun azim. Kezaliman yang paling besar sekali yang Allah tak ampun dah dosa kalau kita buat. Nama dia syirik pada Allah. Dia buat sebesar-besar dosa, tapi di hujung ayat dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga bulat-bulat macam baby. Satu seketul sikit cari dosa pun tak ada, terus masuk syurga. Kita tak tahu tuan-tuan. Yang duk rasa macam tak apalah Ustaz, saya ni insya-Allah aku Ustaz rasa macam duduk syurga Firdaus rasa saya ni. Ujak duk jadi dilantik pula jadi zikir masjid ke Ustaz, saya rasa macam tak ada dosa dalam takat ni, alhamdulillah Ustaz. Oh, dia kata betul. Ada azan hujung-hujung kita tak tahu semua lagu mana, kita tak tahu. Betul-betul kita tak tahu. Ada kawan saya, ayah dia masuk umur 70. Elok masuk umur 70 tak masuk mayang. Kata kat ayah dia, ya mayang lah. Dia tahan tak selalu suruh aku, ada selalu ajak aku. Aku makan garam dulu pada hang. Tu darah tinggi. Yang tu satu ajak aku dia lah. Hang semayang khusyuk tak ni? Dia mana lah nak khusyuk je. Hang mayang apa kalau tak khusyuk? Neraka well Allah kata pada orang yang mayang tapi tak khusyuk. Dia guna hujat. Tuan-tuan, dia tak semayang sampai dia mati. Saya pergi ziarah jenazah. Kemudian Allah ampunkan dosa dia, saya tak tahu lah, tapi saya pergi tu. Macam itulah keadaannya. Tak semayang. Pasal apa? Dia terpengaruh dengan satu pemahaman kalau tak khusyuk dia semayang. Dia boleh masuk pun. Oh, ni saya nasihat anak-anak kita. Tuan-tuan, dalam bab Allah Muhammad, tasyabbuh dia bagi. Nabi sebut, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Bahas.
Tasyabuh ni apa? Dia panggil menyerupai, tiru. Ada tasyabuh yang dibenarkan, ada tasyabuh yang tak boleh. Tuan-tuan pakai Sayyidina Muhammad, pakai ni, ada yang pakai seluar, jenis pakai seluar, pakai baju, pakai kot. Tadi saya mesyuarat di TV Al-Hijrah, ada yang pakai kot, ada yang pakai tie. Tu pakai kot, pakai tie tu pakai yang siapa tu? Bukan pakai yang kita. Dia pun pakai kot tu pasal apa? Pasal sejuk. Pakai kot, buah tie lagi. Pakai lagi kat dalam ada selapis baju lagi. Pakai baju kemeja. Lepas tu bubuh kot, bubuh tie. Lepas bubuh tie, bubuh macam vest pula kat dalam macam tu lagi. Butang lagi. Lepas tu bubuh kot lagi, kot tie lagi. Butang. Pasal apa? Sejuk tempat mereka. Tempat kita pakai lagu tu hangat. Betul ni? Habis pakai tu pasal apa? Pasal tiru mereka dulu ni. Mereka main jajah kita. Kita tinggal baju kita, kita pakai baju macam ni lah. Kita punya pakaian pula macam Nabi SAW. Ada kita pakai baju, ada poket 3. Poket 3 ni, orang Melayu punya falsafah dia 3 rukun Islam, rukun iman, ihsan. 3. 5 butang ni, pasal apa 5 butang ni? Pasal 5 rukun Islam. Ni butang semua ada kira dia, orang Melayu punya. Lepas tu pasal apa? Pakai samping. Samping tu pasal Nabi SAW kata orang Islam pakai, kalau pakai seluar, pakai kain, pakai seluar belah dalam. Bezakan kamu dengan orang-orang Ahlul Kitab. Nabi suruh pakai, so pakai seluar belah dalam, pakai kain kat atas, gulung. Jadi samping seluar kat bawah. Pakai seluar pula dekat betih. Pasal apa kat betih? Pasal Nabi Sayyidina Muhammad isbal dia panggil. Para sahabat Nabi SAW lipat ni tak pakai lebih sampai ke buku lali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengah sakit tu, ada orang main tarik pasal apa? Pakai baju lebih ni bahagian pada neraka. Sayyidina Muhammad pakai macam tu, ikut sunnah Nabi SAW. Pakai baju, pakai selapis lagi kat atas. Nabi pakai khamis, pakai jubah pula kat atas ni. Satu baju yang tak ada butang, yang dulu tok kita duk pakai. Ni Sayyidina Muhammad di atas kepala, Nabi bendang ikat atas kepala, nama imamah. Nabi SAW pakai, ambilkan cuki satu, buah kat bau. Betul tak? Yang lebih bendang dulu, bukan cuki satu kat bau. Cuki dulah buat duduk, cuki dulah pun nak semayang hampak, cuki dulah apa matak makanan tak lauk atas tu. Tu Nabi SAW pakai, yang ada juga. Tu pakai orang dia. Capal tu sama macam capal Nabi SAW yang dimodify oleh Sayyidina Osman bin Affan. Capal Nabi dia ada dua tali. Satu pegang dekat ibu jari, satu lagi dekat jari tengah dengan jari telunjuk kaki. Mai zaman Sayyidina Osman dia buang satu, tinggal satu je. Tapi bentuk capal dia sama macam capal orang Melayu. Kita tiru sebiji apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Mai penjajah tiru dia buat semua. Tasyabuh, menyerupai. Tapi salah tak? Tak. Tak apa asal tutup aurat dengan sempurna. Tapi ada satu lagi tasyabuh yang tak boleh. Tasyabuh pada agama. Tasyabuh pada perbuatan agama. Contoh baru-baru ni bulan Disember, 25 Disember. Nama apa? Christmas. Christmas itu perayaan agama. Perayaan agama. Dia kata hari itu ialah hari kelahiran, sambutan hari kelahiran Jesus yang diangkat sebagai Tuhan. Walaupun memang tak ngam langsung. Pasal dalam sejarah cerita, bila Nabi Isa dilahirkan, Allah suruh Maryam pergi goncang pokok apa? Siapa tahu? Goncang pokok kurma. Pokok kurma hanya berbuah pada musim panas. Bulan Disember musim sejuk. Bahkan di tempat tu, kalau di Baitul Maqdis tu, Rasul Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu lagi sejuk. Bahkan kadang ada ais. Memang tak ada. Dalam riwayat cerita ada penggembala kambing. Penggembala kambing tak keluar bawa kambing daripada musim sejuk. Jadi cerita 25 Disember ni bercanggah sungguh. Tapi pasal apa? Pasal mereka ambil satu peristiwa tu, perayaan daripada Rom. Yang perayaan ini disebabkan Kristian masuk sampai ke Rom, mereka nak jaga hati orang Rom ni, mereka ambil perayaan-perayaan tertentu supaya mereka selesa dengan. Sebab tu ada Kristian yang tak setuju dengan tarikh tersebut, macam-macam lah. Tapi cerita 25 Disember itu adalah perayaan agama Kristian. Patut tak kita pergi sambut sekali? Tak lah. Tapi kalau mereka panggil kita pergi makan, boleh pergi tak? Pergi lah.
Pi dengan syarat halal. Nombor 2, dengan syarat jangan duk buat apa-apa ritual berkaitan dengan perayaan ni pak. Pi nak masuk kena buat lagu tu, buat lagu ni, baca tu, baca ni, tak boleh. Islam tak bagi. Faham tak ni? Termasuk yang tak dibenarkan ialah memakai pakaian keagamaan ni pak. Ataupun yang related dengan keagamaan ni pak. Antara dia ialah Santa Claus. Santa Claus itu ialah satu individu yang karakter ini ada dalam upacara perayaan agama daripada nama Christmas. Faham tak ni? Tuan-tuan pergi pasar raya tu, tak usah pergi Johor, pergi Kuala Lumpur sudah ada anak Melayu pakai topi ke Santa Claus. Ada. Lah ni sampai berani depa yang pergi gantung-gantung lampu kat pokok Christmas tu. Tak boleh, itu upacara agama. Bila kita nasihat, dia kata kita kolot, kita tak reti, kita bodoh. Saya kena bodoh babi semua saya kena. Nah, ugut, dia kata tak reti, dia pun suruh saya pergi mengaji lagi. Ustaz ni kena pergi mengaji lagi. Yang kata tu Cina. Allah mana? Dia pun tak faham sudahlah, tapi orang Islam sendiri pun tak faham ni. Sebab dia boleh merosakkan akidah bila tasyabuh pada agama. Tapi orang buat. Untuk cerita hari tu yang pergi sambut hari hantu, tahu tak? Dia ada satu perayaan nama dia Bon Odori daripada Jepun, perayaan Buddha punya perayaan, sambut hari hantu. Tuan-tuan tahu tak yang kita ada kat pekan-pekan tu, dia main satu hari, dia dipasang stage tinggi, lepas tu dia main muzik kuat-kuat, lepas tu dia penari-penari kat atas tu. Tuan-tuan tahu tak ni? Kan tak ada, kat sini tak ada lah kan? Pergi pegang-pegang sikit buat ada kan? Tuan-tuan bisa tengok dah tu. Ada orang tak tengok orang main kat bawah tu? Ada orang tak? Tak ada. Pasal apa? Konsert tu bukan untuk orang, konsert tu untuk hantu. Di 3 hari hantu keluar. Ada perayaan yang sama, dia panggil Bon Odori. Yang ni dia ada pengaruh Jepun. Dia pemain buat kat Kuala Lumpur. Tok Mufti pesan, tak usah duk pi, ini perayaan agama. Ustaz-ustaz duk pesan, tak payah duk pi, ini perayaan agama. Dia kata, tak, ni budaya. Tak, baca balik sejarah dia. Sejarah dia apa? Perayaan daripada Buddha. Perayaan agama. Jangan duk pi. Alhamdulillah, kita duk kempen-kempen pekat tak pi lah tuan-tuan. Sikit je yang pi. 80,000. Bukan, 30,000. 30,000 lah. Lagi kita larang, lagi kita buat. Lagi kita larang, lagi dia buat. Bagaimana? Bahaya. Yang akidah ni nak kena jaga sampai ke hujung tuan. Akidah ni kena jaga sampai ke hujung. Kemarin dulu 31 Ogos 31 Ogos kita di Kedah ni merata tempat kita buat, kerajaan negeri buat. Dekat Jitera, saya pun terlibat. Dekat orang saya panggil saya pergi kat Jitera. Saya balik naik helikopter itu. Punya terror tu. Pasal duduk tengah laut tu. Kata 29 hari bulan, ustaz kita buat forum dekat Tasik Jitera tu. Naik helikopter. Best betul. Turun dekat tu, tak pernah naik helikopter. Turun dekat Nasir Muhammad Kelantan, naik kereta balik sampai elok ngam-ngam pukul 9 malam. Lepas tu malam 30 hari bulan buat forum lagi dekat ni, dekat Nasir Muhammad, dekat apa ni, stadium. Malam 31 buat pula dekat Sungai Petani. Saya sembang dengan Allah Nasir Muhammad, Ustaz Azam, Esko Agama. Siapa yang buat selerak tempat sangat ni? Kamu buat tak pergi buat setempat je, bagi orang semua berhimpun tu. Itu nombor satu. Yang kedua, pasal apa pergi buat hujung tahun macam ni? Saya orang kata kita sambut tahun baru sama macam orang Kristian pula. Satu jawapannya, Ustaz, kalau kita tak ambil tempat tu, orang ambil tempat tu. Kalau kita tak buat majlis agama tu, orang buat konsert tu. Betul tak tuan? Biar kita booking awal-awal. Tahu dah hujung tahun lagi dia nak pergi buat konsert tu, menari, menyanyi semua, kita booking dia siap, kita buat majlis selawat. Kita buat forum perdana kau ni. Tu orang betul juga lah, bagus. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan punya kepimpinan yang baik. Dapat ambil ya? Untuk paling konsert, nyanyi, buat semua sebagainya. Allah SWT. Jadi subhanallah. Tuan-tuan. Jadi, puan nak cerita tak?
Bilang tu malam sambut tahun baru. Malam sambut tahun baru, dia kata kita pergi sambut. Bukan kita sambut pasal orang nak keluar hari tu nak buat ke mana. Daripada kita kecil dulu, tak pernah yang tak ada majlis pada malam 31 hari bulan 31 Ogos pula. 31 Disember sambut tahun baru. Betul tak ni? Ada. Dia nak pergi tengok apa? Tengok bunga api. Hana buat guna atas dua orang. Kalau tutup tu dah sakit-sakit ada orang buat. Kerajaan negeri ambil keputusan tak suruh buat apa bila tu. Sakit ada orang buat tu. Dia bila buat, kita buat. Orang nak tengok bunga api, tak apa kita cucuk api bunga api. Cucuk api. Kelompok gitu. Bila nak tengok bunga api. Kelantan tu buat apa? Kelantan buat. Masuk aja. 3, 2, 1. Selamat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Azan kat stadium tu. Azan. Habis cempera satu Malaysia. Azan. Dia popular bid'ah dia buat. Dia punya teruk tak reti lah bid'ah macam-macam dia kata. Yang kata tu lah tak reti. Azan ni bukan tubuh mayang je. Azan tuan-tuan masuk rumah baru azan. Tuan-tuan nak pergi umrah, nak pergi musafir azan. Tuan-tuan takut naik motor rotek dah. Tuan-tuan roadblock ke depan. Takut buat apa? Azan lah. Sampai-sampai boleh tak? Boleh. Bila tak ada saya Allah. Sebab takut azan. Kalau binatang mai dan sanduh ada nak takut azan. Banyak dalam mazhab Syafi'i ni azan ni boleh dibuat. Antara dia ialah dua benda nak dapat. Satu dapat berkat, satu dapat tenang. Kita gelisah azan. Kita ada masalah azan. Azan ni banyak benda. Tapi dia tak faham. Sampai dia perpelikih. Dia perpememel. Kita alang-alang azan buat tak apa mak seri. Dah alang-alang nak halau syaitan. Dan kita azan semua tempat supaya lepas ni syaitan tak main hasut. Dia buat konsert. Saya tengok yang komen tu orang Islam. Dia komen tu pasal apa? Pasal dia komen. Pasal dia tak separti dengan kawan. Cerita dia tu ya. Dia tak separti dengan yang buat tu. Dia kata orang tu, tuan-tuan, masalah tak ada ilmu satu hal. Masalah memperlekehkan syariat satu hal. Perlekeh syariat macam baru ni ada Tuan Muhammad adalah influencer tu, laki dia nikah lain. Nikah pula dengan staff dia. Habis kecoh satu Malaysia lah. Kita pantang salah cakap sikit kena. Habis semua stres, semua lelaki-lelaki semua. Hari tu semua lelaki-lelaki kat rumah semua jadi stres habis. Tak apa, bini tunggu salah cakap orang. Dia ada yang salah. Hari tu ni, yang ni panggil yang, tiba-tiba panggil baby. Tengah-tengah duduk lain-lain apa semua tu, baby. Bila masa nak panggil baby, bukan panggil yang tak? Allah, salah. Kita ni pantang salah cakap sikit. Habis sama lah tu, semua duduk tengah sama. Tuan-tuan, dia menikah dia satu hari baby kat dia satu rumah tangga dia. Yang masalah dia ialah orang yang memperlekehkan dan menolak syariat. Dia tak setuju tuan. Dia kata tak apa lah Ustaz, saya orang lain menikah bila saya tak ada masalah dengan poligami, saya dengan lelaki saya aja. Dia kata gitu. Saya tak ada masalah dengan poligami, dia kata. Saya terima poligami, asal bukan lelaki saya saya tak boleh. Dia tak lagi. Dia tak boleh terima poligami, tak apa, tapi jangan menghina poligami sebab dia ada dalam syariat. Jangan menolak poligami sebab dia ada dalam syariat. Jangan duk pelekeh. Poligami ni zalim, poligami tak adil. Tak, poligami tu adil. Yang zalim dia bukan poligami tu, yang zalim dia orang lelaki yang tak berlaku adil dalam poligami. Macam seronok je Ustaz bab ni. Dah nak cerita, kalau ada benda apa-apa yang berkait dengan syariat, jangan pemain. Setuju tak dulu waktu orang nak buat hudud tu kelang kabut, kalau nak makan sup tangan pergi ni. Kalau kata hukum syariat Islam ni kolot ketinggalan zaman, itu semua perkataan-perkataan yang boleh merosakkan akidah, pasal memperlekehkan hukum. Dia buat, dia tak buat, tu cerita nombor dua. Tapi tak boleh nak pelekeh hukum, maksud cerita dia. Tapi orang buat lah ni kan? Orang duk buat dan orang berasa macam tak ada apa. Sebab kita sedang diancam dengan dua ancaman sangat besar kat negara kita ni. Yang pertama namanya pluralisme. Apa pluralisme ni? Dia bagi sama rata agama. Agama ni pun betul, agama ni pun betul. Kita tengok dalam Quran pun ada, dalam Bible pun ada. Dalam Bible dia, pasal apa nak kena sebut macam tu? Saya tu sebut tu sebab nak bagi satu hari orang terima. Orang rupanya sama aja. Bahaya. Nah, semua. Yang kedua dia panggil apa?
Pluralisme satu, lagi satu dia panggil liberalisme. Liberalisme ni akhirnya nak menolak tudung tak wajib, orang perempuan boleh beli jadi imam, sebagainya. Dia ancaman tu kan. Yang kita duduk pada dunia pada waktu kita sedang diancam dengan benda ni. Jadi mana jaminan kita yang duduk dalam masjid ni kita boleh selamat sampai kita mati ni? Kita faham tak ni? Dalam keadaan kita tak setuju sama-sama kita orang politik ni, bendera lain, aku bendera lain. Walaupun kawan tu letak hukum betul, tapi kita tak setuju dengan bendera dia, kita pelikih hukum dia. Kita duduk tengok apa hari ni? Betul kan? Perbincangan Ashabul Kahfi itu. Subhanallah, kita baca sampai kita takut. Ni yang Islam pun dah ni. Tak kisahlah bendera mana pun, kalau benda tu betul-betul lah. Kalau benda tak betul, tak betul lah. Dia tak boleh jadi tukar hukum pasal dia bendera lain. Tak boleh. Tapi kita tengok orang bercakap tu. Sebab tu bahaya saya sebut tadi. Bahaya dia tuan-tuan. Bila kita kita tak faham hukum, kemudian kita duk cakap berdasarkan kepada geng kita. Macam marah kan nampak lah. Semua tu bahaya tu kan. Saya takut kita duk ingat kata kita orang Islam. Tapi rupanya kita dah cakap benda yang gugur akidah kita. Kita ingat kita orang Islam, tapi kita dah buat benda yang gugur akidah dah. Endaknya kita tak Islam pun. Mati dalam keadaan iman Islam kita dah gugur dah. Itu yang bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti berapa tadi? Tadi kita mula berapa lah? Berapa minit dah? Apa? 9, okey. Tadi berapa minit lagi tu kan? Okey. Nama dia. Kau tak apa boleh dekat hujung ni balik. Nabi SAW cerita bila seorang itu mati dia husnul khatimah. Nabi cerita dalam satu hari seorang sahabat Nabi nama dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' ni dia cerita satu hari ada seorang sahabat daripada orang Madinah yang wafat. Kemudian Nabi SAW bawa nak pergi simpan dekat kubur. Bila jenazah ni dah siap diuruskan, masuk dalam kubur, Nabi SAW duduk dekat kubur tu, kat kubur tu. Nabi ambil satu kayu, Nabi goreh-goreh dekat pasir. Nabi kata, Ista'inu bil azabil qabr. Minta perlindunganlah daripada azab kubur. Nabi tengok atas, Nabi tengok bawah. Para sahabat duduk keliling, sahabat cerita, kami duduk ni macam tonggoi-tonggoi kayu. Kalau burung boleh bertingkat atas kepala kami, semua akan duduk tunggu, duduk tengok apa yang Nabi SAW nak cerita. Nabi membelakangi kiblat. Itulah dalil talqin yang kita buat tu. Mana ni? Panggil tu yang dia bagi tazkirah tu. Ya Intan binti apa tu kan? Akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Janganlah kamu takut dan gentar. Dialah makhluk Allah seperti mana kamu juga. Kawan kat bawah tu kata, hamai turun tengok. Tak takut gentar. Kat atas sembang mani lah. Dekat bawah mana dah tak takut tuan-tuan. Tapi itulah bahasa dia, lenggok bahasa dia. Nak abang kata jangan takut, dia tu makhluk juga. Tapi takut tak? Memang takut lah. Tapi tazkirah tu untuk siapa sebenarnya? Bukan untuk orang bawah tu, dia kali buat apa dah. Tazkirah ni pada yang main. Tapi dia dengar tak? Ngapa sokok? Aku yang senang. Kawan dengan minum kopi biskut lutut. Kawan dia tipak segi mayat. Mau relax. Yang Tok Imam tu berderah sorang. Tazkirah tu untuk apa? Untuk yang main ni. Ambil pengajaran daripada kematian tu. Nabi SAW buat macam tu. Dia cerita kat para sahabat. Para sahabat dengar. Dia kata apabila berpisahnya seorang mukmin itu daripada dunia dan menuju ke akhirat dia, maka akan datang kepadanya malaikat. Ni belum mati lagi ni. Dekat nak mati. Waktu dia panggil sakarat. Sakaratul maut. Waktu pedih. Waktu sakit. Dia seorang je tahu waktu tu. Kita tak nampak. Kita tengok dia relax. Kita tengok dia
Tak ada apa, macam duduk terbaring tu je. Tapi dia sedang sakarat dia ni. Waktu tu apa dia nampak? Nabi SAW cerita. Mula-mula dia akan nampak malaikat yang putih wajah dia, sejuk mata memandang. Ramai ni malaikat ni. Penuh malaikat dia nampak. Dia yang nampak, orang lain tak nampak. Ada dua jenis malaikat yang main waktu tu. Satu yang putih wajah. Putih. Kata Nabi SAW, seperti cahaya matahari. Nampak bercahaya cerah tu. Itu tanda dia husnul khatimah, mati baik. Tapi kalau mai tu hitam, wajah bengis, sejuk mata memandang, hitam wajah, itu maksudnya dia mati su'ul khatimah. Itu penanda mula dah. Dia belum mati lagi ni. Dia sedang berhadapan dengan kematian. Dia nampak lah. InsyaAllah. Kalau nanti tuan-tuan nampak putih tu, tu maksud tu husnul khatimah, tanda mati baik. Lepas ni akan kebaikan je lepas tu. Semua lepas tu baik lah. Tapi kalau nampak hitam tu, habis tak boleh betul dah. Habis dah. Yang putih tu dia bawa kain kafan daripada kafan syurga. Dia bawa hanut, wangi-wangian daripada wangian-wangian syurga. Dia bawa. Lalu bila dia duduk, barulah turun malaikat maut. Baru malaikat maut turun. Yang malaikat yang main ramai-ramai ni beritahu pesan ke dah? Tenang. Jangan risau, jangan takut, kami ada bersama dengan kamu. Kami akan jaga kamu sebagaimana kamu jaga kami dulu. Macam mana kita jaga malaikat? Duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan malaikat lah ni. Sentiasa dalam wuduk, jaga malaikat lah tu. Nanti duduk ambil wuduk tu, jaga malaikat lah tu. Rajin buat amal ibadat tu duduk dengan malaikat. Duduk dalam majlis ilmu ni malaikat ramai ni. Kita duduk bersohbah dengan malaikat lah ni. Nanti bila mati, malaikat ni kata, tenang, tak apa. Macam mana kamu jaga kamu. Tenang. Dia bagi kita tenang. Malaikat. Yang seorang lagi tu, yang main hitam tu, tahu dia buat apa? Dia bawa tongkat dia. Dia pukul orang tu, pukul dia. Ukhruj. Hang keluar. Dia suruh roh tu keluar. Roh tu mana nak keluar? Malaikat maut tak main lagi. Berselerak roh tu kat dalam badan dia, sakit. Ukhruj, dia kata, keluar. Tak boleh nak keluar. Roh tu dia sangkut kat dalam badan dia, pasal malaikat tak cabut. Yang ni malaikat maut main. Malaikat kata dia, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dan sebuah riwayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Tuhan kamu. Nabi cerita, roh dia akan keluar daripada tubuh dia macam ayak keluar daripada botol ayak, lembut je. Bila roh dia keluar aja, waktu tu Nabi kata apa? Bergema langit ni dengan selawat para malaikat pada roh tersebut. Para malaikat tu selawat ni, bergema langit ni selawat nak dia yang keluar. Panggil nama dia. Lepas tu malaikat-malaikat yang ni dia kata, kami tak membiarkan roh dia lama di tangan malaikat maut, melainkan kami ambil roh tu, kami kafankan dia dengan kafan syurga, kami letak wangian daripada wangian syurga, lalu bawa naik. Bila bergegak ni, malaikat-malaikat yang duduk di langit tu, semua kata apa? Ni roh siapa ni yang baik sangat ni? Ya Allah, bagi dia lalu daripada arahku, Ya Allah. Malaikat duduk jaga pintu-pintu langit. Ya Allah, bagi lalu arah sini, lalu arah saya nak tengok siapa ni, roh siapa yang elok sangat ni. Berebut para malaikat tu. Lalulah naiklah sampai langit pertama. Malaikat yang duduk di langit kata apa? Siapa dia ni? Roh siapakah yang elok sangat ni? Kata malaikat, dia dipanggil dengan panggilan nama yang baik-baik waktu hidup kat dunia lu. Apa orang panggil dia? Dia ni orang kuat sedekah, dia ni orang suka tolong orang, dia ni orang yang suka senyum, ini orang yang baik, dia ni orang yang suka buat baik, dia ni orang tak sakit hati orang. Semua panggilan-panggilan baik yang dulu orang panggil kat dia, malaikat akan panggil balik. Sebab tu kita ni dalam buat baiknya. Terus buat panggil dengan orang. Jangan sampai orang duk panggil kita ni, lekat kita dengan panggilan buruk. Sebab malaikat akan panggil dulu. Orang panggil kita apa? Bukan nama kita tu. Orang panggil kita dengan sifat kita. Kalau orang tanya kita, hang kenal tak din?
Dia tu lagu mana? Itu orang baik. Itulah malaikat akan bagi nanti. Yang ni lah dia tu. Dia tu lagu mana? 10 cakap 12 tak dia pakai. Murah ni. Contoh kan? Dia tu lah. Pasal apa? Mati dah. Betul tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan dia mati. Sebab kenuri, bukan kenuri tahlil, kenuri kesyukuran. Dah jangan ambil gitu. Biar kita ni, kalau tak ada orang teringat, kita kena jadi, kalau kita tak ada orang teringat, agak-agak lah ni, kalau kita tak ada orang teringat, khairun nas yanfa'ulin nas. Orang yang paling baik ialah orang yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Kita hidup kena jadi manfaat pada orang tak? Kita bukan nak orang puji kita, tak. Tapi nak bagi kita ni ada sumbangan pada orang supaya orang ingat kita. Sebab dengan orang ingat kita, orang akan panggil panggilan yang baik. Panggilan yang baik itu doa. Dan malaikat-malaikat semua nanti akan sebut benda yang sama. Jadi sebut, kalau seorang tu mati, 40 orang main jenazah dia masuk syurga. Tuan-tuan boleh cari tak 40 orang? Hari mati bukan boleh telefon orang kan? Hari mati bukan boleh hantar surat macam panggil makan nuri. Hari mati tak tentu bila. Kalau mati hari Jumaat, contoh, orang bayang Jumaat, takdirnya dia meninggal pagi tu ke, meninggal ujung gakkan nak subuh ke, jadi sembahyang Jumaat tu sembahyang jenazah dia. Untunglah dia. Betul ni. Dia ada orang mati tengah malam, mati pun semua, ada yang bumi tengah malam, ada apa-apa tadi. Tak tahu. Tapi macam mana nak cari 40 orang? 40 orang ni bukan jenis bayar upah kan. 40 orang ikhlas. Bukan pasal jiran dia, bukan pasal adik-beradik dia, bukan pasal orang tempat kerja dia, bukan pasal apa-apa. Allah jentik hati mereka untuk main jenazah. Tuan-tuan bisa tengok ada orang lagu ni? Ada. Ustaz Fadil Nur. Saya berjalan 10 km sampai tak sampai. Jalan daripada kebun 300, kebun 300 tu. Apa? Kebun 500, kurang 200. Parking kereta tuan-tuan, jalan kaki tu sampai tak sampai. 10 km sejalan. Tak Fadil Nur. Siapa gerak hati orang untuk pergi? Hari tu semua lapang semua orang. Allah lapang semua orang untuk pergi main jenazah dia. Almarhum Tok Puan Aziz. Saya sesak ni. Tengok tiang. Rasa macam, berelung betul. Duduk sesak ni. Orang tolak main kita di kaki ni macam tak pijak tanah. Duduk berjalan pergi tutup. Tolak. Tu nak takbir. Siapa pula main? Najib tu Razak. Najib main. Ambil kita tu. Saya pun masuk dah rapat-rapat. Sampai tang pintu jumpa Ustaz Don. Ustaz Don kata, Ustaz main pegang tangan nak. Saya pun pegang tangan dia. Tarik. Sampai kat depan pintu tu. Depan pintu nak masuk masjid tu. Dia pun nampak unit aman nampak. Ustaz Don, tarik masuk. Ustaz Don masuk. Dia pun tarik Ustaz Don. Lepas Ustaz Don, dia pun tutup pintu. Melekat je kat pintu tu. Nak cerita pengalaman. Orang punya ramai. Ustaz Fadil Nur, Ustaz Uguni Aziz. Ustaz Tok Guru Haji Saleh Musa. 4 kilometer jalan atas tangan. Betul tak ni? Siapa pergi? Tengok kat tangan. Tak apa saksi. Daripada madrasah dia ke kubur 4 kilometer. Ni Ustaz Muhammad keranda berjalan atas tangan manusia. 4 kilometer. Mana ramai manusia ramai. Allah gerakkan hati. Kita tak tahu. Dia dapat 40 orang yang Nabi kata. Orang yang ikhlas. Memang tuan-tuan takkan dapat kalau tuan-tuan tak ada hubungan baik dengan orang. Benci orang, dengki orang ni, sakit hati orang tu, orang ni tak bagi, orang tu tak kena. Tambah yang dia benci tu ulama. Ulama dia benci sekali. Oh 2-3 hari ni
ulama mana tak kena, semua kena. Dia aja betul. La haula wala quwwata illa billah. Baik, Sayyid Muhammad. Jadi malaikat naik, bawa naik. Sampailah dia naik ke Sayyid Muhammad langit ke-7. Kemudian Allah kata, letak dia dekat Illiyin, tempat istirahat dia, sebelum dia nanti nak diuruskan sampai dia berjumpa, dia duduk dalam alam barzah sebagainya. Yang seorang lagi tu, yang malaikat hitam wajah tu bawa apa ni? Dia bawa guni daripada neraka. Bau sangat busuk. Bila malaikat maut turun atas kepala, turun kat ujung kepala dia, dia kata, ya ayyatuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu dia rentak roh dia macam Nabi gambarkan macam bulu biri-biri yang melekat pada pemanggang besi. Macam rawit besi tu melekat bulu kambing tu, lagu mana? Rentak. Dia menjerit sakit. Rentak, malaikat tu pun tak simpan lama, buah dalam guni busuk tu. Bila malaikat naik, malaikat duduk atas ni bau apa yang busuk ni? Ya Allah, jangan bagi dia lalu arah kami ni. Ditanya pula, siapa orang ni? Siapa orang ni? Dia dipanggil dengan nama-nama jelek yang dia dipanggil dulu waktu hidup kat dunia. Dia pembohong. Dia suka buat zalim kat orang. Dia suka jahanam kat orang. Dia suka buat tu kat orang. Dia buat orang buat. Malaikat ilmu kata dia. Sampai ke atas, malaikat langit pertama tak buka. Dia dilempak. Letakkan dia dalam sijin, penjara daripada dasar bawah paling dasar paling dalam dalam tanah. Tuan-tuan, tu cerita dia belum sampai kubur ni. Bila masuk kat kubur, dia cerita lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang nak nampak teruk dah tuan-tuan ni. Kesimpulan daripada apa yang nak kita sampai tuan-tuan, usahalah untuk dapat husnul khatimah. Cara dia macam yang disebut oleh Imam Habib Abdul Haddad tadi ni apa? Buat baik ya, buat baik. Jangan duk selit antara benda kebaikan yang kita buat tu dengan maksiat. Kita memang cenderung nak buat maksiat. Sifat manusia memang suka nak buat maksiat. Ada aja benda. Bila tua-tua dah tak teringat nak buat maksiat apa, siapa kata maksiat cara orang tua. Dia ni, maksiat cara orang tua. Orang muda cara maksiat cara orang muda. Orang tua maksiat cara orang tua. Ada. Maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, elakkan daripada kita buat maksiat. Yang kedua, doa banyak. Doa dia, dua doa. Yang pertama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa yang kedua, Allahumma qallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama kamu. Yang ketiga, cara dia duduk dengan orang baik-baik. Cara dia duduk kawan dengan orang baik-baik. Tu cara kita nak mati husnul khatimah. Sebab bila kita duduk dengan orang baik, kita dapat banyak jalan kebaikan. Siapa yang duk ajak kita sedekah? Orang baiklah. Dia ni. Siapa yang duk ajak kita pergi masjid? Orang baiklah. Siapa duk ajak kita pergi kuliah? Orang baiklah. Siapa duk tegur kita bila kita buat salah? Orang baiklah. Sebab tu kita perlu orang baik tu sekeliling kita. Dia jadi protection. Bila kita duduk dengan orang yang maksiat, orang yang tak elok, kita pun cenderung untuk buat benda tak elok. Itulah beberapa benda yang kita boleh buat. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah jauhkan kita daripada kematian su'ul khatimah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid yang menjemput saya pada hari ini. Saya minta ampun, minta maaf lah seandainya penyampaian saya ini tidak menepati daripada hajat. Dan saya ucap terima kasih jugalah sebab sanggup tunggu bertahan sampai pukul 10 malam ni. InsyaAllah. Tapi jangan risau, ada jamuan yang disedia. Ada jamuan kat depan? Ada pemakanan tadi? Ada makanan? Oh patutlah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam masa yang ketiga. Sentiasa doakan saya supaya Allah sentiasa memelihara saya, memberikan kebaikan-kebaikan, menambahkan ilmu. Allah pelihara daripada jauh musibah, bala bencana sebagainya lah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah titipkan saya dalam doa-doa tuan-tuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.